Hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi penerangan exam. Untuk kali ini saya akan fokus mengenai ujian psikometrik untuk pembantu dadah grade S19. Exam ini akan diadakan pada 27 Januari tahun 2023. Tahniah seteruskan kepada anda yang terpilih untuk duduki exam pada kali ini. Jangan lepaskan peluang untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Sebab exam ini mudah tetapi tak mudah nak lulus. Okay, nanti saya akan kongsikan dalam video ini apa sebenarnya yang anda boleh buat untuk lulus dalam ujian psikometrik pada kali ini. Nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant ataupun career coach untuk Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kami keluarkan video terbaru. Untuk pengetahuan anda, kami di Empire Kejaya selalu menghasilkan konten-konten yang membantu pencari kerja seperti anda untuk buat persiapan exam, persiapan resume, persiapan tembun duga dengan lebih baik. Jadi, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okay? Alright. Tonton video ini sampai habis sebab ada banyak perkara yang saya akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan ujian psikometrik untuk pembantu dadah grade S19. Okey, jom. Okey, pembantu dadah grade S19 ujian psikometrik. Okey, ujian psikometrik ini adalah untuk ambilan agensi dadah kebangsaan dan di mana exam ini akan diadakan pada 27 Januari tahun 2023. Tujuan exam ini diadakan adalah bertujuan untuk mengasingkan ataupun filter mereka-mereka yang tidak layak untuk menduduki jawatan sebagai seorang pembantu anti dadah. Seperti anda tahu, jawatan ini memang amat-amat mencabar kerana anda perlu mengawal mereka yang golongan penagih dadah ni kan. So memang agak mencabarlah. So hanya mereka yang betul-betul layak sahaja akan ditawarkan untuk menjawat jawatan pembantu dadah ni. Okey, sebab tu calon dia terlalu ramai. Jadi tujuan exam ini adalah untuk filter mereka yang layak dan tidak layak. So untuk pastikan anda tergolong dalam mereka yang layak ini, so anda perlu lulus dalam ujian psikometrik ini. Okey, tonton sampai habis. Saya akan terangkan macam mana anda boleh lulus. Okey. Right. Teras utama ujian. Okey, psikometrik ini dia ada 5 teras utama, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir dan ciri kepimpinan. Okey, kesemua 5 teras ini dia sudah campur dan masukkan dalam kesemua 199 soalan yang ada dalam ujian psikometrik ini. Okey. Dan ini pula adalah kriteria penilaian, di mana kriteria penilaian ini memang amat-amat penting untuk anda faham. Okey? Kenapa penting? Adalah kerana anda hendak lulus kan. So dia ada 3 kriteria penilaian, iaitu pekerjaan, organisasi dan juga berpasukan. So sebagai seorang pembantu dadah, anda perlu fit, perlu masuk dalam pekerjaan, organisasi dan berpasukan. So daripada 5 teras utama ini, dia kategorikan kepada 3 kriteria. So nanti total dia di keseluruhan jumlah soalan dia akan campurkan, dia akan diasingkan ke 3 kriteria ini, dan mereka yang lulus adalah perlu lulus dalam ketiga-tiga kriteria penilaian ini. Okey? Right, seterusnya. Kalau anda selalu dengar ujian psikometrik ini, selalu orang katakan hanya perlu jawab yang positif saja kan. Okey, ini adalah ciri-ciri positif yang dinilai, yang dimasukkan ke dalam ujian psikometrik nanti. So ada perlu berani mencuba, tak takut gagal dan seterusnya. Ada 10 ciri yang anda perlu ada dan anda tak boleh tak ada. Okey, kalau anda tak ada, anda cubalah adakan. Cuba belajar adakan ke 10 ciri ini supaya nanti bila anda jawab soalan exam, anda akan lebih konsisten menjawab. Okey. Ini pula adalah ciri negatif yang dinilai,
dan dia cuba dikorek daripada dalam diri anda. So terdapat 6 kesemuanya. Kalau anda ada salah satu daripada 6 ciri ini, saya harap anda cuba sembunyikan dan cuba tidak berapa menonjol sangat bila exam nanti. Sebab exam nanti dia ada 199 soalan. So dia akan ada beberapa soalan dia berulang kali. Jadi kalau anda ada sifat negatif, anda cuba hendak sembunyikan, mungkin anda nanti akan tidak berapa konsisten menjawab semasa exam nanti. Okay, alright. So anda perlu beri perhatian kepada ciri positif dan ciri negatif ini. Nanti akan anda boleh buat screenshot, anda boleh tulis dan sebagainya untuk anda praktis untuk tonjolkan yang positif dan praktis untuk hide, untuk sembunyikan yang negatif. Okey? Faham Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruang komen. Nanti insya-Allah saya akan menjawab soalan anda seberapa cepat yang mungkin. Alright. Seterusnya, tips menjawab. Okay, saya akan berikan anda 2 tips menjawab yang penting. Okay, yang penting. Kenapa yang penting? Sebab anda nak lulus. Okay, kalau anda tidak ikuti tips ini, kadar kebakalan untuk gagal ataupun tidak berjaya itu amat tinggi. Right, so pastikan anda fokus, beri perhatian kepada 2 tips yang akan saya share kepada anda. Alright. Tips yang pertama iaitu berkaitan dengan jawapan. Okey, dalam pilihan jawapan dalam exam berujian psikometrik ini, biasanya dia akan bagi 2 ataupun 4 ataupun 5 pilihan jawapan. Okey, sekiranya dia diberi 5 pilihan jawapan, okey, jangan jawab yang di tengah-tengah tu, sama ada pasti, tidak pernah, kadang-kadang dan sebagainya. Sebab itu kalau ada jawab yang di tengah-tengah tu, ia akan menunjukkan anda ni seorang yang tidak tetap pendirian. So anda perlu jawab yang paling sangat pasti, ataupun sangat tidak pasti, ataupun sangat pernah, ataupun sangat tidak pernah. Okay, pilih yang ada sangat tu. Sebab itu dia menunjukkan anda ni dah firm, dah betul-betul confirm anda tidak bersetuju ataupun bersetuju dengan pernyataan ataupun statement yang diberikan. Clear So ini adalah pilihan jawapan yang anda perlu berikan semasa menjawab soalan ujian psikometrik nanti. Okey, itu yang pertama. Okay, tips yang kedua pula adalah hati-hati dengan soalan berulang. Kalau anda dengar balik apa yang saya mention tadi, dia ada 10 ciri positif dan 6 ciri negatif. Okay, kesemua ciri-ciri ini dia akan diulang beberapa kali dalam 199 soalan nanti. So kalau anda hendak menyembunyikan yang negatif dan menimbulkan yang positif, anda perlu sentiasa konsisten. Okay, kalau nombor 1 anda jawab pasti, jangan pula nombor 20 diulang balik anda jawab sangat tak pasti. Kan itu dia bercanggah pula kan. So jangan jawab begitu. Okay, jawab yang direct, yang sentiasa sama saja, konsisten daripada awal sampai akhir. Okay, so inilah 2 tips yang penting yang anda perlu amalkan bila menjawab ujian psikometrik ini. Gagal follow tips ini, insya-Allah anda akan menemui kegagalan. Okey, dia bukan saya cakap apa-apa, dia adalah berdasarkan pengalaman saya. Dah membantu ramai orang lulus. Alhamdulillah, ramai orang lulus dalam psikometrik ini. Mereka buat 2 tips ni saja. Mudah saja. Follow 2 tips ini, insya-Allah peluang anda untuk lulus lebih cerah berbanding anda tak follow 2 tips ni. Okey, alright, seterusnya. Okey, contoh soalan. Okey, perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. Okey, ini dia beri 2 pilihan jawapan. A, ya, B, tidak. So kalau anda pilih jawapan apa? Okey, so saya tengok jawapan dia. Anda sepatutnya jawab tidak. Okey, sebab perasaan mudah tersinggung ni, cepat koyak ni kan, dia satu sikap yang negatif. So anda tidak patut ada.
Kalau anda nak menjadi seorang pembantu anti dadah dengan berjumpa dengan ramai orang yang macam tu, golongan begitu, so anda perlu ada sikap yang tak cepat koyak. Sikit-sikit nak dah sentap kan. Tak boleh begitu. Okey, so ini contoh soalan yang pertama. Okey, contoh soalan yang kedua. Ni dia beri 4 pilihan jawapan. Okey. Saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. Okey. Dia A, B, C dan D. So ingat tips yang pertama tadi. So anda perlu pilih yang sangat. Okey, sama ada A atau D. Okey, sangat tidak setuju ataupun sangat setuju. So apa pilihan anda? Okey, pilihan jawapan yang tepat adalah A. Sangat tidak bersetuju. So anda perlu berani untuk menegur kesilapan rakan anda walaupun anda juga buat kesilapan yang sama. So ini adalah pilihan jawapan yang anda perlu berikan dalam menjawab ujian psikometrik nanti. Sekali ingat, ada 2 tips. Yang pertama, pilih yang ada sangat, dan yang kedua, sentiasa konsisten menjawab. Okey? Jelas? Saya nak anda betul-betul jelas dan betul-betul fahamlah bagaimana bentuk soalan psikometrik dan bagaimana untuk menjawab dan bagaimana untuk lulus dalam psikometrik. Dan untuk membantu anda untuk lebih beri senyuman semasa jawab ujian psikometrik ini. Okey, kami ada sediakan satu koleksi soalan ujian psikometrik ini. Dalam ini ada lebih daripada 200 contoh soalan psikometrik berserta dengan notanya sekali, berserta dengan jawapan dan juga penerangannya sekali. Jadi mudah untuk anda semak jawapan yang anda beri nanti dan untuk anda faham, kenapa dia A, kenapa dia sangat tidak setuju, kenapa dia D, kenapa dia C dan sebagainya. So kalau anda betul-betul serius nak lulus dalam ujian nanti, betul-betul nak nampak bagaimana bentuk soalan psikometrik, saya amat-amat alukan anda, amat-amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan koleksi ujian psikometrik ini. Sebab ia amat-amat mudah, ia amat-amat lengkap untuk anda buat persediaan exam. So ini adalah dalam bentuk e-book, dalam bentuk soft copy. So nanti anda akan dapat link download selepas anda dapatkan nanti. Nak dapatkan mudah saja, terus pergi ke link ini, www.ujianpsikometrikonline.com, atau terus klik link yang ada saya letak di ruangan komen di bawah video ini. Klik link tersebut dan terus dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik ini khas untuk anda buat persediaan exam dengan lebih baik. Saya harap anda jelas dengan penerangan saya mengenai ujian psikometrik tadi. Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Good luck saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk duduki ujian psikometrik untuk pembantu anti dadah ini. Saya doakan anda semua lulus dan jumpa kita nanti di dalam siri temu duga nanti. Jumpa lagi dalam video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.